mengangkut oksigen, nutrien, air dan bahan kumuh. Okey, semua dah bersedia ke? Dua orang, okey. Anda semua telah memahami bahagian-bahagian utama dalam sistem peredaran darah manusia dan juga sini. Yang lupa subscribe. Okey, selamat pagi. Salam sejahtera. Apa khabar? Baik, cikgu. Baik. Chu Yung Hang, apa khabar? Baik. Masih lagi setia, 2 orang saja. Mana lagi yang lain-lain, ah? Okey, hari ini kita belajar unit 3.2. Okey, tolong buka buku teks. Buku teks 3.2. Hari tu Chu Yung Hang tidak masuk Google Meet. Saya sudah ajar 3.1. Okey, hari ni kita masuk 3.2, sistem peredaran darah. Okey, hari tu sudah cover banyak sampai ke bahagian sistem peredaran darah ganda 2. Okey, hari ni muka surat ni sampai akhir. Hari tu dah sambung dah. Hari tu dah ajar yang ni. Okey, dah ajar daripada awal. Daripada awal tu dah ajar. Daripada sini dah ajar. Pergi sini dah ajar. Betul tak, Bimanish? Lepas tu pergi sini dah ajar. Okey, saya minta kamu lukis. Ada lukis, Bimanish? Ada, cikgu, ada. Ada. Ni muka surat 87. Saya suruh lukis. Okey. Okey, kita dah belajar macam mana struktur pengangkutan dalam amfibia, struktur pengangkutan dalam reptilia, struktur pengangkutan dalam mamalia dan burung. Ini manusia. Okey, dalam manusia macam ni bentuk dia. So ini bentuk sistem peredaran darah ganda 2. Okey, ganda 2 maksudnya. Perkataannya. Okey, sistem peredaran darah dalam manusia. Kita sambung dari sini ya. Sistem peredaran darah manusia melibatkan peredaran darah yang dipam oleh satu organ yang dikenali sebagai jantung ke seluruh badan dan salur darah yang khusus, iaitu arteri, kapilari dan vena. Ni jadi bila kamu lukis struktur jantung yang saya suruh hari tu, in the last lesson saya suruh kamu lukis. Okey, lukis. Bila kamu lukis, kamu akan nampak di mana kedudukan arteri, di mana kedudukan kapilari dan di mana kedudukan vena. Okey, kerana setiap fungsi arteri, kapilari dan vena menjalankan fungsi yang berbeza. Okey, jadi jelas. Kamu mesti lukis. Jangan kamu skip. Latihan ini, latihan lukis dan melabel struktur jantung wajib buat. Okey, saya teruskan. Ini jantung manusia. Okey, bila kita keluarkan, itulah bentuk dia. Okey, ini yang saya maksudkan. Kamu kena lukis ini. Boleh? Ia ada pada muka surat 86 buku teks bahasa Melayu. Sains bahasa Melayu. Okey, muka surat 87, penerangannya. Aorta, vena, arteri. Okey, ini saya sudah terangkan hari itu sudah. Saya harap kamu baca. Itu daripada buku teks ya. Okey, struktur salur darah. Saya sudah terangkan juga. So, saya ulang sikit lagi. Arteri. Arteri adalah salur darah. Salur darah yang besar, okey, yang membawa darah-darah beroksigen. Okey, darah beroksigen ni mesti daripada paru-paru. Okey, daripada paru-paru pergi ke jantung, jantung pam, sebab itulah dia tulis jantung. Okey, oksigen bukan dibekalkan oleh jantung tapi dibekalkan oleh paru-paru. Paru-paru masukkan oksigen dalam darah dan darah yang bersama-sama oksigen dimasuk ke jantung, jantung pam balik untuk masuk ke kawasan arteri, masuk ke salur darah arteri. Ingat, arteri A, arteri membawa oksigen. So A. Kalau ikut alphabetical, kita baca A dulu. A, B, C, D, E, sampai V. Okay, so A dulu, baru V. So A dulu, baru V. So darah mengalir melalui A dulu. A adalah arteri.
Kempang masuk ke arteri. Okay, ingat ya, A for artery. Darah masuk ke arteri dulu dan daripada arteri dia pump masuk ke dalam lumen-lumen dan sampai ke jaringan kapilari. Jaringan kapilari ni di mana? Di seluruh badan kita. Okay, di mata, di kepala, di rambut, di hujung jari, di badan, di bahu, di kaki, di hujung kaki. Okay, semua itu adalah mengandungi jaringan kapilari. Sel-sel. Sel memerlukan oksigen. So, oksigen diambil oleh sel dan karbon dioksida dikeluarkan juga berlaku di jaringan kapilari. Okay, bila karbon dioksida dikeluarkan, karbon dioksida bersama-sama dengan darah keluar masuk ke vena. Ingat V, lepas A baru V. So daripada A, daripada jantung pump masuk ke A, arteri pergi ke kapilari, K kapilari. A arteri, K kapilari, okay? K, lepas K dia keluarkan oksigen, masukkan karbon dioksida dalam darah. So darah kembali ke V. Okay, daripada A pergi K pergi V. Boleh ingat? A, K, V. Okay, akhirnya darah mengalir melalui vena. V, vena. Dan kembali ke jantung membawa karbon dioksida dan karbon dioksida dibebaskan di paru-paru. Boleh faham? Boleh ingat Bimanish? Boleh ingat gitu. Okey, apa urutan dia? Daripada jantung pergi ke Vena. Ingat urutan A, K dan V. Kamu buat tangan macam ni. A, K dan V. So darah daripada jantung pergi ke arteri. Okey, pergi ke arteri, lepas arteri dia pergi ke K. K apa? Kapilari. Yes, pergi ke kapilari. Lepas pertukaran gas berlaku, dia akan pergi ke Vena. yes, vena. Okey, ingat. Arteri, kapilari, vena. Kamu nampak ke tangan saya? Sorry. A, K dan V. Tak nampak? Nampak ke tak nampak? Nampak sikit juga, nampak sikit. Nampak sikit. Oh, ya ke? Cikgu, blur cikgu. Blur. Oh, ya ke blur? Atas ni saya ni. Nampak? I see. Tak apalah. So ingat urutan dia daripada A ke K ke V. Arteri pergi kapilari, kapilari pergi ke vena. Okey, dan kembali ke jantung. Seterusnya, ini adalah 3 perbezaan antara arteri, kapilari dan vena juga sudah terangkan pada pembelajaran yang minggu lepas. Saya harap kamu boleh baca sendiri muka surat 88. Seterusnya, kita tengok kepada sistem peredaran darah manusia ganda 2. Okey. Manusia dan mamalia yang lain mempunyai sistem peredaran darah ganda 2 yang terdiri daripada sistem peredaran pulmonari dan sistem peredaran sistemik. Ada 2 jenis, pulmonari, sistemik. Apakah ia? Okey, pulmonari ini. Okey, daripada jantung, jantung pergi ke arteri pulmonari. Arteri pulmonari pergi ke peparu. Mana peparu ini? Peparu. Dari peparu pergi ke vena pulmonari. Mana vena pulmonari? Ini vena pulmonari dan pergi ke jantung. So ini daripada sini, daripada jantung pergi ke arteri, masuk melalui arteri ke paru-paru, daripada paru keluar melalui vena pulmonari. So pulmonari ni paru-paru. Kamu ingat, pulmonari paru-paru. P pulmonari, P paru-paru. Okey, P pulmonari, P paru-paru. So kamu ingat pulmonari adalah paru-paru. So arteri pulmonari itu adalah pintu masuk daripada saluran darah dari jantung ke paru-paru. Arteri pulmonari. Vena adalah pintu keluar. So ingat juga daripada ikut alphabetical kita bermula dengan A. A masuk melalui A, keluar melalui V. Boleh?
Masuk melalui A, keluar melalui V. A dulu, baru V. Okay. So, ini adalah pulmonari. Manakala sistem peredaran sistemik daripada jantung pergi ke arteri. Sama juga A, arteri. Masuk melalui A, keluar melalui V. Okay, masuk ke mana? Masuk ke seluruh badan. Okay, seluruh badan dicapai oleh kapilari. So, ada banyak kapilari di sel-sel di sini, seluruh badan. Di rambut, di kaki, di kulit, di badan, di kuku, di semua tempat yang boleh dicapai oleh darah. Okey? Semua tempat yang boleh dicapai oleh darah. Contoh, bila kamu terluka kan, terpotong jari, keluar darah. Di situ ada kapilari darah. Okey? Tempat yang kamu potong tak keluar darah, contohnya kuku, kamu potong kan, bila dah panjang kamu potong, tak ada keluar darah kan? Situ tak ada salur darah. Sama juga rambut. Rambut kamu tarik, gunting, ada keluar darah? Tak ada. Ada keluar darah tak? Tak ada. Jadi di situ tak ada kapilari darah. So kapilari darah berada di sel-sel yang memerlukan oksigen. Okey. Contoh di kulit, okey, di kaki, pipi, mata, telinga. Okey, contoh. Seterusnya. So berapa sistem peredaran darah dalam manusia? Ada 2. Okey, sistem pulmonari dan sistem peredaran sistemik bergabung. Okey, denyutan jantung. Ada 2 denyutan jantung. Bila kamu dengar dia ada bunyi. Dup, lep, dup, lep, dup, lep. Satu dup, satu lep. So, bunyi dup dihasilkan oleh penutupan injap sabit. Yes, injap sabit pada aorta dan arteri pulmonari. Aorta, mana aorta? Penutupan injap sabit. Injap sabit. Pada aorta dan pulmonari. Semasa pengendoran ventrikel berlaku. So dia kendur, ini kendur. Kendur tu kecut. Okey, kecut kecil kendur. Kendur bukan kecut, sorry. Kendur tu longgar. Okey, dia longgarkan. Dia tidak tegang. Okey, dia longgar. Dia tegang, dia kecut. Okey. Pengenduran ventrikel. Keadaan ini dikenali sebagai diastole. Bacaan tekanan darah yang mengalir dan mengisi jantung dipanggil bacaan diastolik. Ini terminologi, okey, perkataan yang biasa doktor sebutlah untuk memberi penerangan berkenaan degupan jantung. Okey, manakala bunyi loop dihasilkan oleh penutupan injap trikuspid dan biskuspid antara atrium dan ventrikel semasa pengecutan ventrikel berlaku. Keadaan ini dikenali sebagai sistol. Bacaan tekanan darah yang mengalir keluar dari jantung dipanggil bacaan sistolik. So ada 2 bacaan. Satu bacaan tekanan darah mengalir mengisi jantung. Darah masuk dalam jantung. Itu bacaan dah diastolik. So bacaan darah keluar dipanggil sistolik. So dalam jantung darah dia masuk keluar kan? Sekejap masuk, sekejap keluar. Masuk, keluar. Ini jantung, darah masuk, darah keluar. Darah masuk, darah keluar. So yang masuk tu tekanannya dipanggil tekanan diastolik. Bacaan diastolik. Manakala apabila darah keluar bunyi loop, dia dup masuk, loop keluar. Dup masuk, loop keluar. Okey? Bila darah keluar, tekanannya dipanggil sistolik. Okey? Tekanan darah mengalir keluar dari jantung dipanggil tekanan sistolik. Pengukuran tekanan darah. Okey, kita boleh ukur tekanan darah. Ada alat dia. Ini alat tekanan darah. Alat mengukur tekanan darah. Lazimnya diukur dengan menggunakan alat sphygmomanometer. Itu nama alatnya. Ada dalam buku teks, muka surat 91
Tekanan darah diukur dengan alat menggunakan stigmomanometer. Bacaan tekanan sistolik bagi seorang pemuda lazimnya ialah 120 mm mercury. Ini unit milimeter mercury, mmHg. Dan bacaan tekanan diastolik ialah 75 mm mercury. Sebab tu kita ada dua. Ini sistolik, diastolik. SYS, DIA. Okey, SYS biasanya tinggi. 120 bagi pemuda, orang besar, dewasa, sihat. Dewasa yang sihat tekanannya 120. Ini normal. Manakala bacaan diastolik yang normal adalah 75. Okey, kalau kamu ada ibu bapa yang biasa guna benda ni, biasa dia orang akan cakap bacaan atas, bacaan bawah. Okey, atas bawah. Sebenarnya bukan atas bawah, maksudnya ialah diastolik, sistolik dan diastolik. Darah keluar lep, darah masuk dep. Okey, dep lep. Dep lep. Dep lep. Okey, dep tu diastolik. Darah masuk daripada salur darah masuk ke dalam jantung. Okey, jantung pam balik, keluar darah. Sistolik. Sistolik keluar lep, diastolik masuk dep. Dep lep. Dep lep. So yang masuk biasanya lebih rendah berbanding yang keluar. Keluar kena tekanan lebih tinggi. Kita tengok bacaan dia 120. Yang masuk 75. Kerana yang masuk tekanannya rendah, yang keluar tekanan kena tinggi. Sebab kita darah tu perlu sampai ke seluruh badan. So tekanan yang besar diperlukan. Okey, ada soalan? So cara menulis bacaan tekanan darah ini ditulis dengan slash 120/75. Ini cara tulis. Okey, nampak ke? Nampak tak? Nampak cikgu, nampak. Nampak. Okey. Pengambilan bacaan tekanan diastolik dan sistolik daripada alat stigmomanometer adalah berdasarkan pendengaran bunyi yang dihasilkan oleh peredaran darah semasa diastol dan sistol. Oleh sebab itu, penggunaan stigmanometer untuk mengambil bacaan tekanan diastolik dan sistolik lazimnya dilakukan oleh doktor yang berpengalaman. So doktor, dia ada dia punya stetoskop, okey, dia letak di jantung, kawasan dada, okey, dan dia dengar dan dia tengok jam. Dia tahu. Okey, daripada jam dan bunyi dia tahu manakah tekanan, okey, tekanan bacaan tekanan sebab dia dah biasa, memang kerja dia tahu. Bunyi dup lup atau bunyi dup lup atau bunyi dup lup. Itu berbeza. Jadi doktor ni dia tahu, jangan meragui kepakaran mereka. Mereka tahu membaca hanya melalui pendengaran stetoskop di kawasan jantung. Okay, kadar denyutan nadi. Nadi dihasilkan oleh pengecutan dan pengenduran dinding arteri yang berotot. Okay, nadi ni bukan jantung. Nadi itu salur darah. Okay, macam pipe. Pipe air mengalir masuk. So salur darah, apa yang mengalir masuk? Darah mengalir masuk. Okay, darah. So macam pipe air. So darah, pipe air ni apabila darah bertekanan tinggi lalu dia kembang. Okey, darah bertekanan rendah lalu dia kecut. So pengecutan dan pengenduran arteri yang berotot. Dia berotot. So arteri ni dia berotot. Nampak tebal. So dia kembang dan dia boleh kecut. So faktor lain yang mempengaruhi kadar denyutan nadi, yang pertama selain daripada aktiviti fizikal, denyutan nadi, terdapat faktor lain yang mempengaruhi kadar denyutan nadi. Okey, bila kamu berlari, melompat, okey, menari, okey, jantung berdegup kuat, maka darah mengalir dengan laju. So saluran darah kita kembang kecut. So dari situ kita dapat membaca nadi.
Okey, dipengaruhi oleh yang pertama jantina. Apa jantina? Lelaki ataupun perempuan. Purata kadar denyutan nadi bagi lelaki dewasa antara 70 hingga 72 denyutan per minit. Per minit, okey? Maksudnya apa? Dalam masa 1 minit berapa saat? Berapa saat 1 minit? 60 saat. 1, 2, 3, 4 sampai 60. So dalam masa 60 saat denyutan nadi adalah antara 70 sehingga 72 denyutan. 72 kali. Okey, dalam masa 1 minit. Dan purata kadar denyutan nadi bagi perempuan dewasa adalah 78 hingga 82 denyutan per minit. So perempuan denyutan dia lebih tinggi berbanding lelaki. Yang kedua, perbezaan kadar denyutan nadi antara lelaki dan perempuan ini adalah disebabkan oleh perbezaan saiz jantung. Jantung perempuan lazimnya lebih kecil, saiznya mengepam kurang darah bagi setiap denyutan dan perlu berdenyut pada kadar yang lebih tinggi berbanding jantung lelaki. So saiz dia kecil, so dia nak supaya darah tu sampai ke seluruh badan dia kena pam laju sikit. Berbanding jantung lelaki besar sikit, so dia pam perlahan sikit pun sudah boleh menghantar darah ke seluruh badan. Faktor yang kedua adalah umur. Okey. Manusia yang muda, umur 20 tahun, okey, kadar denyutan nadi maksimum boleh mencapai 200. Okey, laju. Manakala semakin meningkat umur seseorang, contohnya umur 70, so kadar denyutan nadinya adalah sedikit rendah. Okey, perlahan sikit. Sebab tu kamu tengok orang tua, dia bergerak perlahan sebab jantung mereka pun berdenyut lebih perlahan. Jadi oksigen dihantar ke sel-sel badan mereka pun sedikit kurang. Jadi mereka kurang bertenaga. Okey, kurang bertenaga untuk laju. Okey? Seterusnya, kesihatan badan. Faktor yang ketiga mempengaruhi kadar denyutan nadi iaitu kesihatan badan. Kadar denyutan nadi seorang individu yang kurang sihat lazimnya lebih tinggi atau lebih rendah daripada denyutan nadi normal. Okey, kalau dia sakit, dia mungkin denyutannya lebih tinggi. Dudap. Ataupun boleh jadi dudap. Bergantung kepada jenis masalah kesihatan yang dihadapi. Okey, kadar denyutan nadi yang terlalu tinggi atau terlalu rendah berbahaya dan boleh membawa maut. Kepentingan menjaga kesihatan jantung. Kesihatan jantung perlu diberi perhatian memandangkan fungsinya yang sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia. Okey, saya mau tunjuk satu alat tu kan, alat alat nama sphygmomanometer. So ini adalah sphygmomanometer. Okey, sphygmomanometer dia ada ni tube. Okey, tube. Jangan on lagi. Masuk tangan sini. Masuk sini. Tarik. Dan kita boleh menyukat nadi. Okey. Nampak ni. So untuk on, tekan dia. Off pula dah. On dulu.
Okay. So dia akan kira saya punya sistemik dan diastolik. Bacaan diastolik saya dan bacaan Cikgu ini sistolik. guys. Nampak? Okey, tengok. Oh ini kata. Bacaan. Ini kan cikgu. Nanti sekejap. Nak ambil bacaan denyutan nadi. Okey, 139 sistolik dan 72 diastolik. Itu saya punya denyutan nadi. Normal ke tak normal? Normal. Normal dalam lingkungan 120 sistolik dan 75 diastolik. Okey. Jadi, ada soalan sebelum kita berhenti? Janani, ada soalan? Wimanish, ada soalan? Ada cikgu. Apa tadi yang kamu nak tunjuk? Saya tak nampak. Tak ada? Wimanish, apa yang kamu nak tunjuk tadi? Oh, kamu ada juga. Itulah namanya sphygmomanometer. Sphygmomanometer. Saya pun lupa dia punya nama. Betul. Jadi, itu saja untuk hari ini. Ada sebarang soalan? Saya mahu kamu lukis struktur jantung ni. Jadi kamu tahulah di mana aorta, di mana vena, Sebelah di mana vena cava. Boleh? Okey, itu sajalah untuk hari ini. Dan tugasan kamu ialah tolong jawab praktis formatif 3.2. Praktis formatif 3.2 ini. Okey, daripada modul ada soalan dia kan? Cikgu. Ya. Ini kena buat ke? Itu, yelah, ini kan saya dah suruh hari tu lukis. Lukis. Yang ni kena lukis pasal dia ada arrow menunjukkan mana darah masuk, mana darah keluar. Dan nama-nama dia. Injap sabit atrium kanan, injap trikuspid. Okey, lukis. Muka surat 86 dan 87 tolong lukis. Yang belum lukis lagi tolong lukis. Dan hari ini tugasan jawab praktis formatif 3.2. Boleh? Chu Jung Hang boleh? Janani boleh? Boleh. Boleh. Okey, nanti hantar gambar tugasan kamu yang sudah siap ke Google Classroom. Okey? Okey, itu saja untuk hari ini. Bye. Hai cikgu. Bye.